Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tajuk kita pada hari ini, Bayan Haqiqatul Dunya fi Nafsiha, menjelaskan hakikat dunia itu sendiri. Hakikat dunia itu sendiri dan berbagai kesibukannya yang menyita perhatian makhluk hingga membuat mereka lupa akan diri dan pencipta mereka. Ketahuilah bahawa dunia ini merupakan ungkapan tentang zat yang ada bagi manusia. Di dalamnya terdapat keuntungannya dan untuknya ia sibuk mengupayakannya. Ini merupakan tiga perkara yang terkadang diyakini bahawa dunia merupakan ungkapan tentang bahagian-bahagiannya, padahal tidak demikian. Jadi, kalau melihat pada teks asal, dia menyebutkan ada tiga istilah. Ada tiga istilah tentang dunia. Dan kebanyakan manusia memahami bahawasanya tiga-tiga ni adalah satu saja. Jadi kata dia itu tidak tepat. Padahal tidak demikian. Jadi dia ada perspektif masing-masing. Jadi istilah yang pertama iaitu dunia ini adalah a'yan mawjudah. Yang pertama sekali. Dunia ini adalah a'yan mawjudah. Iaitu benda-benda yang wujud. Benda-benda yang wujud. Entiti-entiti yang sedia memang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang keduanya, hazun. Hazun, sebagaimana dia sebut di sini, di dalamnya terdapat keuntungan, bahagian bagi manusia. Okay. Jadi yang pertama sekali, dunia itu sendiri, hakikat dunia itu sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan dunia. Jadi apa hubungan manusia dengan dunia? Itu dipanggil hazun. Kita tak boleh memiliki dunia itu, tapi kita ada bahagian, ada haz, ada habuan kita dari dunia itu. Yang ketiga, kata dia, lahu fi islahi syughlun. Kesibukan manusia membaiki dunianya. Yang untuk rumahnya, untuk keretanya, untuk jawatannya dan sebagainya. Adapun zat yang mana yang ada di mana dunia merupakan ungkapan darinya adalah bumi dan apa yang ada di atasnya. Jadi balik pada yang pertama, dia panggil a'yan mawjudah. A'yan mawjudatun. Dunia ini yang pertama, dunia dalam pengertian benda wujud. Itu yang pertama. Kita ulang balik. Dunia dalam pengertian a'yan mawjudah. Benda wujud. Itu yang pertama. Dunia. Yang kedua, dunia dalam pengertian habuan. Habuan yang diperolehi oleh setiap manusia. Iaitu kehidupan di sini lah. Kehidupan dia di dunia, diikuti kehidupan dia di akhirat. Dua tu. Okay. Yang ketiga adalah kesibukan. Kesibukan manusia dengan dunia itu. Ataupun keterlibatan, aspek-aspek keterlibatan manusia dengan dunia itu sendiri. Dia kata ada pun a'yan mawjudah. Dunia sebagai satu kewujudan. Maka itulah yang disebut dalam Quran dengan bumi. Yang bumi dan apa yang ada di atas bumi. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ini firman Allah, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan bumi. Kami menjadikan segala yang ada di atas muka bumi ini perhiasan baginya, bagi bumi. Tujuan untuk apa tu? Karena kata Allah, untuk kami menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya, perbuatannya.
Jadi bumi adalah hamparan bagi manusia, tempat tinggal dan tempat menetap. Apa yang ada di atas bumi adalah untuk keperluan mereka, keperluan manusia. Seperti pakaian, makanan dan juga minuman. Apa yang ada di bumi terkategorikan dalam 3 bahagian. Jadi apa yang ada di bumi? Jadi dunia ni, bila kita sebut dunia, maka itulah bumi dan juga segala perhiasan bumi. Jadi selepas musnahnya bumi, maka itu bukan dunia lagi. Atau setelah kita mati, kita berpindah daripada muka bumi ke dalam perut bumi, dan ruh kita berada di barzah, itu pun bukan dunia lagi. Apa yang ada di bumi ada 3 bahagian, ada 3 kategori. Yang pertama tambang. Tambang itu logam, emas, besi, perak, timah dan sebagainya. Yang kedua tumbuh-tumbuhan dan yang ketiga haiwan, dan makhluk hidup. Itu 3 perkara yang ada di atas muka bumi ni. Tumbuh-tumbuhan diperlukan manusia untuk makanan dan pengubatan. Tumbuh-tumbuhan diperlukan manusia untuk makanan mereka dan juga sebagai ubat bagi penyakit-penyakit mereka. Logam diperlukan manusia untuk peralatan seperti timah dan tembaga, untuk wang seperti emas, dan untuk peralatan seperti timah dan tembaga, untuk wang seperti emas dan perak, dan untuk tujuan-tujuan lainnya. Sedangkan haiwan, itu makhluk hidup, haiwan dengan makna makhluk hidup, terbahagi kepada 2 bahagian, manusia dan juga binatang. Manusia dan binatang. Binatang diperlukan dagingnya untuk dimakan, di samping untuk tunggangan dan perhiasan. Sedangkan manusia terkadang memerlukan manusia untuk dimiliki badannya guna dipekerjakan seperti pembantu dan juga budak suruhan, atau untuk bersenang-senang seperti wanita, atau untuk dimiliki hatinya untuk menanamkan rasa hormat dan penghargaan yang diungkapkan dengan kedudukan atau pangkat. Kerana makna kedudukan adalah memiliki hati manusia. Jadi itulah dunia. 3. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan untuk makan dan juga untuk sebagiannya sebagai herba, ubat-ubatan. Yang kedua, logam untuk peralatan, perkakas, dan begitu juga untuk wang, emas, dijadikan mata wang. Dan yang ketiganya adalah haiwan. Haiwan itu terbagi pada 2, binatang-binatang dan juga manusia. Makna haiwan iaitu makhluk hidup. Jadi kita perlukan, kalau haiwan dalam makna binatang, kita perlukan untuk tunggangan, untuk makanan kita. Adapun haiwan dalam makna manusia, kita perlukan juga untuk bekerja bagi kita. Untuk kita berteman. Untuk bermacam-macam lah khidmat yang kita perlukan daripada manusia lain. Itulah dimaknakan dengan dunia. Dunia. Tidak lari daripada logam, tidak lari daripada tumbuhan, dan tidak lari daripada haiwan makhluk hidup. Itulah zat yang diungkapkan dunia. Jadi al-a'yan al-mawjudah. Al-a'yan al-mawjudah. Dunia dalam pengertian benda-benda yang wujud dengan ciptaan Allah. Itulah maknanya, bumi dan segala isinya. Dan telah diimpunkan Allah dalam firman-Nya. Jadi ketiga-tiga dunia yang berupa logam, yang berupa tumbuh-tumbuhan, yang berupa haiwan, sama ada manusia atau binatang ternak, dihimpunkan Allah dalam satu firman, iaitu surah Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'u hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Hubbus syahawat, syahwat,
maknanya perkara yang diminati oleh nafsu, iaitu terdiri daripada wanita-wanita dan anak-anak. Ini yang disebut sebagai al-hayawan yang dengan makna al-insan. Ini adalah bahagian manusia. Ini merujuk kepada yang panggil hayawan dalam pengertian insan, manusia. Kita perlukan juga manusia lain, di antaranya isteri dan anak-anak. Dan kata Allah lagi, dihias lagi untuk manusia harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Ini merujuk pada tambang tadi, logam tadi. Ia meliputi segala jenis tambang ini, logam yang lainnya. Walaupun disebut emas dan perak saja, tapi kita boleh kiaskan juga tambang ataupun logam yang lain, seperti mutiara, intan, besi dan sebagainya. Jadi kalau tengok di sini bukan logam lah, tambang, mana pelombongan. Bukankah ini lombong? Kalau logam, dia merujuk tak boleh masuk mutiara, intan. Bila disebut mutiara, intan, maknanya benda-benda yang dilombong, yang digali daripada bumi untuk kegunaan manusia. Dan kuda pilihan serta binatang-binatang ternak. Ini merujuk kepada haiwan dengan pengertian binatang. Dan sawah ladang. Ini merujuk pada tumbuh-tumbuhan. Wal-hars, al-hars dalam Qurannya. Itulah zat dunia. Zat dunia hanya saja ia memiliki dua bentuk hubungan dengan hamba. Jadi setelah kita faham dunia ni apa makna dunia. Jadi dunia ada tiga pengertian. Yang pertama merujuk pada a'yan mawjudah. Perkara yang wujud yang diciptakan oleh Allah, iaitu bumi dan juga apa yang berada di atas bumi. Jadi sekarang ni dunia, kita pindah pada dunia dalam makna yang kedua, iaitu kehidupan kita. Kehidupan kita sebelum mati. Iaitu alaqah. Dia panggil alaqah, hubungan kita dengan benda-benda wujud tadi ni. Maka kata dia, itulah zat dunia. Yang tadi adalah zat dunia. Hanya sahaja yang memiliki dua bentuk hubungan dengan hamba. Sekarang kita pergi pada yang kedua. Dunia dalam makna dalam bentuk hubungan kita dengan zat tadi, dengan wujud, dengan tambang, dengan logam ataupun hasil-hasil galian tadi. Hubungan kita dengan emas, dengan perak, dengan permata, intan. Satu. Yang kedua, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, hubungan kita dengan sama-sama manusia dan juga haiwan yang lain. Sama-sama manusia. Jadi itu juga masuk dalam pengertian dunia. Bagaimana hubungan itu? Ada orang tenggelam dalam dunia. Dia sibuk dengan dunia. Hati dia sepenuhnya pada dunia. Tidak ada lagi untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia akan kategorikan, dia akan bahagikan. Jadi dia seumumnya dia akan bagi dua bentuk hubungan. Yang pertama hubungan hati dengan dunia, yang kedua hubungan fizikal dengan dunia. InsyaAllah yang ni kita baca dalam yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.